Okey, hari ni saya nak tunjukkan bagaimana penggunaan Tinkerboard ini semasa di dalam kelas. Okey, Tinkerboard ini terdiri daripada satu board. Okey, board ini ialah board mata ganjaran. Okey, dalam Tinkerboard ini saya sediakan ada 3 jenis kad mata ganjaran, iaitu yang pertama 10 mata, 50 dan 20 mata. Setiap mata ini mengandungi 40 pieces. Okay, dalam kad ini, Tinkerboard ini terdapat kad peluang, itu yang berwarna kuning ni. Kad peluang ini mengandungi 18 peluang lah. Okay, jadi kad ini apabila untuk bermain perlu letak di bahagian sini. Kita balikkan. Okey, kita pergi cara penggunaan Tinkerboard. Okey, macam biasalah kita boleh mulakan, kita letak di tapak start atau pemula. Lepas tu kita terus letak kad peluang tadi. Kad peluang tadi. Ni kad peluang yang warna kuning ni. Kita terus letak di ruangan peluang. Okey, di ruangan peluang ni. Okey, seterusnya persiapan sebelum permainan dimulakan. Okey, kad yang bertulis peluang ini kita letak terbalik. Kita letak terbalik dah. Okey, letakkan kepingan petak bertanda mula ni yang mungkin 4 warna. Okey, ada 4 warna. Okey, seterusnya setiap kepingan warna mewakili seorang pemain. Lantikkan seorang jurukira ataupun seorang pembantulah untuk menguruskan kad mata ganjaran dan soalan-soalan serta jawapan. Okey, apa kelebihan setiap pemain? Okey, setiap pemain dia berikan sejumlah kad mata ganjaran, iaitu 150 poin. Jadi kita dah ada 3 jenis mata, itu 10, 50, 20. Jadi contoh, setiap pemain ataupun pasangan, kalau 10 mata, pelajar akan dapat 4, 20 akan dapat 3, 50 akan dapat 1. Jadi ini andai kata pelajar nak guna, dia akan gunalah kad mata ganjaran ini. Sebab setiap tempat tu pelajar perlu, contohnya kalau kat sini kan, pelajar perlu bayar 10 mata. Okey. Seterusnya, kita mulakan permainan secara bergila-gila. Okay. Yang ketujuh, pemain perlu menjawab soalan yang diberikan. Jika betul, pemain akan mendapat mata ganjaran mengikut tempat soalan. Okay, contoh tadi, kalau pemain pergi ke tapak 4, dia menjawab, dia mendapat 20 mata. Ya, jika betul, dia akan dapat 20 lah. Okay. Anda kata pelajar salah. Dalam sini saya tak tetapkan. Jadi bergantung pada guru-guru. Kalau guru-guru nak letakkan pelajar perlu menjawab membayar 10 mata pun boleh. Tak kenakan penalti apa-apa pun boleh. Okey. Seterusnya, hak-hak istimewa. Apabila pemain telah selesai satu pusingan. Setiap pusingan ni dipusing, dijawab. Sampai di sini, pelajar melepasi je tapak permulaan ni. Pemain akan memperoleh mata ganjaran sebanyak 20 poin. Okey, setiap habis satu pusingan 20 poin. Okey, kita tengok penalti atau ganjaran. Apabila pemain berhenti di petak amaran bahaya. Okey, sini petak amaran bahaya. Dia bagi tahu dah bayar 10 mata. Jadi kena bayar dekat pembantu tadilah 10 mata. Okey, hadiah. Jika pemain bergerak di tapak sini dapat 10 mata. Maksudnya hadiahlah ganjaran. Okey, seterusnya, bila sampai di tapak bom, pemain perlu membayar sebanyak 10 poin. Jika pemain mempunyai kad pelepasan. Okey, kad pelepasan ini, pemain akan dapat melalui sinilah. Jika dia dapat bahagian peluang, kat sini ada kad pelepasan. Ni kad pelepasan amaran bahaya. Okey, dekat sini ada lagi satu. Jika pemain dapat kad pelepasan bom. Kad ini boleh disimpan dan boleh dijual. Jika jual 10 mata lah pemain akan dapat. Okey. Bagaimana nak menamatkan permainan?
Apabila pemain mendapat mata ganjaran yang paling rendah dan tidak mampu untuk meneruskan permainan, pemain perlu menamatkannya. Okey, untuk mengira juara, mata ganjaran yang paling tinggi. Ni untuk manual penggunaan. Seterusnya, dalam Tinkerboard ini terdapat satu manual yang saya sediakan. Manual ini memudahkan guru-guru untuk mengendalikan Tinkerboard ini. Okey, dia ada bagaimana cara memulakan permainan, bagaimana persiapan sebelum. Okey, agihan-agihan setiap kad mata ganjaran ini kepada pemain-pemain, hak-hak istimewa dan yang terakhir penalti ataupun ganjaran serta bagaimana kita nak mengira juara. Nanti kita akan terus pergi satu persatu. Okey, apa kelebihan Tinkerboard ini? Setiap guru hanya perlu sediakan soalan sahaja. Okey, soalan yang ni saya contoh soalan. Okey, saya ambil soalan objektif. Jadi soalan objektif ni mudah. Tak perlu kita nak buat bukukan bagaimana soalan. Kita hanya bagi pelajar soalan macam ni untuk bermain. Okey, jadi setiap ini ada soalan-soalan. Okey, contohnya nombor 1, nombor 2. Okey, jadi setiap ini pelajar akan melalui dalam Tinkerboard ini. Dan contohnya apabila pelajar, okey, dia menggunakan, tadi ada terdapat dadu dan permainan ini boleh bermain secara 4 orang ataupun berpasangan. Okey, contoh. Okey, contoh apabila cikgu-cikgu dah sediakan soalan macam seperti kata A4 gini. Jadi pelajar akan membalingkan dadu. Okey. Okey, membaling dadu. Contohnya dapat 7. Okey, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kita tengok 7. Soalan nombor. Okey, soalan nombor 6. Okey, contoh apabila soalan nombor 6. Okey, sini nampak soalan nombor 6. Okey, kalau pelajar betul dengan soalan nombor 6 ni menjawab dengan betul, pelajar akan mendapat 10 mata. Okey, tengok contoh soalan nombor 6. Apabila cikgu sediakan soalan tadi. Okey, kita tengok soalan nombor 6. Jadi terus pelajar menjawab je lah soalan. Okey. Ada seorang juru baca untuk soalan ni. Contoh, pemilik kedai perabot Amran mengambil sebuah almari. Apakah akaun yang dikreditkan? Jadi pelajar jawab. Contoh dia kata C, akaun belian. Okey, bila dia betul, dia akan dapat berapa mata? 10 mata. Jadi orang yang jaga tu dapat 10 mata lah. Okey, setiap pemain tu akan dapat 10 mata. Sebenarnya mudah saja. Bukan hanya soalan akaun ataupun macam-macam subjek. Cikgu hanya sediakan, kita pun dah ada bank-bank soalan. Kita guna je kertas satu. Ambil soalan kertas satu tu, buat secara kumpulan. Kita boleh wujudkan pembelajaran secara okey, secara bidik hibur. Okey. Jadi kalau kat sini ada contoh, kat sini ada okey, ada 20 soalan. Okey. Tapi dalam papan ni ada 28 soalan. Cikgu boleh tambahlah, selalunya soalan objektif kita selalunya dalam 30 soalan kan. Jadi bila sampai kat sini, maksudnya bila pemain bergerak, dia akan tahulah setiap soalan ni. Sebenarnya saya nak supaya pelajar ni dia akan jawab sama-sama. Kalau pelajar yang jawab seorang-seorang, okey, mungkin dia rasa macam tak seronok lah bila dia tengok soalan ni kan. Jadi bila nak menekankan daripada pembelajaran secara pembelajaran abad ke-21, maksudnya dia boleh berbincang dengan rakan-rakan. Kita boleh buat secara topikal, secara betul, menggunakan topik-topik lah. Contoh cikgu dah habis topik. Okay, jadi nak bagaimana nak mengukuhkan pelajar itu faham. Jadi kita pun buat secara kumpulan lah. Sebenarnya pelajar ni suka bila dia bermain dan dia pun menjawab soalan. Sebenarnya apa-apa subjek pun boleh. Okay, contoh saya okay, ini kita ambil buku contoh. Kita ambil contoh buku rujukan. Okay, setiap soalan ni, contoh ni subjek biologi. Okay, jadi kita tengok by topical secara topik. Bila pelajar dah menjawab, dah belajar habis contohnya sini bab 3.
Okay, bab 3. Dalam ni ada soalan. Cikgu nak mengukur tahap keupayaan pelajar tentang pemahaman pelajar mengenai bab 3. Jadi, kita boleh je ambil soalan daripada sini. Contoh soalan nombor 1. Kan, soalan nombor 2. Bila pelajar bergerak, contoh soalan nombor 7. Okay, dia akan pergi situ lah. Dia akan jawab soalan ni. Sebenarnya, Tinkerboard ini saya sediakan sebagai platform untuk guru-guru menyediakan soalan sahaja. Soalan ni sebenarnya tak perlu kita type ke apa. Soalan kita boleh ambil soalan-soalan daripada buku-buku rujukan yang kita beli ataupun buku-buku latihan yang sedia ada. Okey? Jika pemain, contoh dia lalu sampai ke soalan nombor 4. Okay, tapi soalan nombor 4 ni telah dijawab oleh pelajar lain ataupun pemain lain. Jadi bila dah dijawab dan betul, jadi pemain ni perlu melempar dadu semula. Okay, contoh dia bergerak dapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, peluang. Dia akan jawab peluang lah. Okay, contoh dia pergi ke sini. Dia dapat bilangan dia 8 kan. Okay, dapat nombor 10. Okay, nombor 10 tidak dijawab lagi. Jadi dia jawab soalan lah. Sebab pendengaran di sini, kalau boleh 2 masa sewaktu aktiviti pengukuhan tu, pelajar dapat menghabiskan menjawab soalan. Sebab kalau kita tak buat macam tu, nak tunggu lama dan pelajar tak akan jawab soalan lah. Dan kita tak akan habis soalan 28 itu. Okay, apa yang saya nak beritahu, tujuan Tinkerboard ini dibina khususnya untuk aktiviti pengukuhan pelajar-pelajar semasa kelas guru-guru mengikut apa-apa mata pelajaran secara didik hibur. Selain itu, pelajar akan lebih seronok kerana bila dia bermain menjawab soalan menggunakan kad mata ni, tu dinamakan diberikan mata-mata. Jadi dalam masa yang sama pelajar seronok dan pelajar boleh menjawab soalan secara perbincangan. Sebab sebelum ni kalau kita buat perbincangan, ada pelajar yang dengar, ada pelajar yang tak dengar. Jadi bila kita dah sediakan soalan macam ni, jadi dalam masa yang sama pelajar catat. Setiap pelajar kita boleh bagi, setiap pelajar akan dapat soalan dan dia tahu, okey, dia bila dia kena soalan nombor 7, okey, dia tahu dah, okey, dia akan jawab soalan nombor 7. Dia kat sini pun dia terus tanda jawapan. Dalam masa yang sama juga dia boleh berbincang. Dia boleh tengok buku, dia boleh buka buku. Jadi bila dah habis di sesi permainan dalam kumpulan, mungkin next time kita buat soalan yang sama juga, kita nak tengok penggunaan Tinkerboard ini adakah membantu pelajar untuk memahami setiap topika-topika yang kita buat selepas kita aktiviti pembelajaran. Dia lebih kepada penilaian secara formatif. Itu selepas kita mengajar dalam kelas, kita boleh buat penilaian kepada pelajar.